usual, our routine for each class, please remark your attendance. Okay. Okay, tolong apa kita panggil tulis record your attendance, put down your attendance, your name and your institution. Okay, right now. Okay, make sure you don't forget. Okay, then this is the question actually. 1 hour and 15 minutes. Bahasa Inggeris pahaman. So basically last week, 40 minutes, the total of question is just enough. Okay, I referred to the whole and try to average each of the time allocated for each of the part. I think your exam last week, that week, is just enough for 40 minutes. Kalau lebih kurang so I just make kita panggil apa? Adjustment. Okay. Saya buat pembahagian lebih kurang Okay. So you guys done this one. Okay, this is also second part, the part 2. Okay, part 2, we done this one as well. And this one is part 3, Yuna. I think you guys still remember. Okay, everyone quite know who is Yuna. I think many people know, okay, who is Yuna. Yeah, and only, okay, and you guys already done the question until question number 24. And this is part 4. So you guys just done, you just did part 1, part 2, and part 3. So part 4, okay, this is a question, and as well as part 5. Okay, these two parts are not included in the test. Okay, besides, we can assume that these two parts are tougher, are more difficult, and consume more time. So I can allocate, I can kita panggil apa? Anggarkan I can assume that anticipate that these two parts perhaps consume almost 30 minutes. Mungkin dua bahagian ni mungkin memerlukan lebih kurang dalam 30 minit ataupun lebih. So that's why I left it out. I left this both of these two questions out of the test. I just took the first 3 parts for your test. Okay. Guys, continue. So today we're going to discuss the answer that we had checked last week. So I'm going to go through for each of the page, each of the question. Is there anything that you want to ask? Okay, you want to suggest? Maybe not related to the answer, maybe related to the question as well. Kan ada perkataan tak faham dalam soalan ke, tak faham sebenarnya gambarnya pasal apa ke kan? So kita akan go through each of the question. Okay, kita buat briefly saja, secara ringkas saja Sebab because we're going to continue to part 4 and part 5 after this, and also you're going to see the paper 2 of this set. Ini kan soalan Kelantan kan? Kita akan tengok juga soalan kertas 2. Okay, I'm not saying that we're going to do the answer by today. We're just going through the question for both of the parts in the paper 2. Part 1, ini part 2. So if we got enough time, maybe kita akan bincang. We will discuss a bit brief about this part. Since currently our status of class of the discussion is on this second part. Okay, we just only do once. Okay, we did once. Okay, kita hanya buat sekali saja soalan bagi part 2 ni. So maybe we should do more. Okay, so that most of you expose well about the tips, about you got a lot of experience regarding this part. Soalan bahagian 2 ni ada banyak bentuk. Okay, last time we just did story types, okay, format of story, bentuk penceritaan. But this one is different.
Okay, that's why I'm going to show you several more. Okay, never mind. Okay, we're not rushing for this paper 2. So better we settle this first paper, the paper 1 first. Okay, so the answer scheme is here. So students, I need you to download the question in the WhatsApp group that just pushed about 8:30 tadi baru saja tadi buat naik, lambat sikit. Okay, so any of you who don't have the question, please kindly refer to the WhatsApp group. Okay, in your respective group that you are joined, which I noted that some of you from the group 1, some of you from the group 2. So download the question and refer the question yourself while we are discussing the answer. Okay, we're going to discuss the answer. Okay, perhaps you may take your answer last week, last exam, last test. Okay, kamu boleh ambil kertas jawapan kamu yang masa kita jawab hari tu. Okay, you may compare. Okay, why you answer like this, why the answer scheme like this. Okay, should be this. Okay, so mungkin tak, masa tu tak ingat. So kalau ambil kertas jawapan tu, kamu boleh ingat balik apa yang kamu dah buat. Oh, saya buat silap. Oh, saya dah terlupa. Okay, macam ni Okay, so students, so I'm going to go through to show to you the question and the answer. But better you have your own document so that it's easy for you to review all the questions. Okay, because most of the time I will see the answer scheme. Okay. Okay, students, better you check your answer once again. Okay, this is the answer scheme for part 1. So the question here, okay. Question number 1, the answer is C. Okay, anything that you would like to ask or require something about this question? Okay, to say something, to provide anything, siapa nak cakap apa-apa ke, nak share something ke tentang soalan nombor 1? I think the question is not really difficult. Dia kata yang mana yang betul tentang pie chart. And the answer is C. Yes. Boleh terangkan tak jawapan dia? Boleh terangkan tak jawapan dia sebab tak faham. Okay, boleh. Okay, so question number 1 tanya yang manakah yang betul? Which one is true? Okay, I think this is about the chart lah. Tak kisahlah pie chart. This is not pie chart, this is bar chart. Okay, less students. Maksudnya kurang students lah. Chat online. Okay, chat online. Okay, then play computer games. Okay, I think this is wrong. Jawapan A ni salah sebab dia kata yang chat online ni, chatting online ni lebih kurang daripada main komputer. So that's not true. You can see, nampak tak yang warna hitam ni? Ni. You can see that. Okay. Play computer games is less than chat online. Yang main computer game yang kurang. Tapi statement ni kata chat online lebih kurang. Less student. Terbalik. Supposed to be yang play computer ni yang less student. Terbalik. Less student chat online. Ayat tu. Maksudnya dia cakap yang chat online sikit, yang play komputer banyak. Ini maksud ayat ni. So sebenarnya tak. Okay. Kalau tengok chat ni terbalik. Okay. B. The least favorite pastime is going shopping.
Okay, pastime ini maksudnya. Tajuk dia preferred pastime. Pastime maksudnya waktu lapang. Okay, waktu lapang dalam kalangan remaja among teenagers, preferred, cenderung, lebih suka buat apa. So dia kata least favorite, paling kurang. Okay. Sebab tu sebenarnya perkataan least ni berasal daripada perkataan less. Kalau lebih, more jadi most. More lebih banyak, most paling banyak. Okay. Ataupun many. Many banyak. So kalau kurang, less. Kalau many jadi more, less jadi lesser. Many, more, most. Less, lesser, least. Least ni paling sikit. Paling sikit. Least, paling sikit. Jawapannya adalah sepatutnya computer game. Tapi jawapan dia kata going shopping. Salah lah. Going shopping bukan paling sikit. Okay, so the answer is C. Okay, ini sure lah. Okay, semua student suka tengok DVD tu lah. Oh, okay. Okay, first of all, I would like to apologize for the not really clear the picture. Gambar tak kenapa hitam sangat. But I think this is about the buffet serve. Okay, hidangan makanan yang ada fruit. Mungkin. So, do not handle the fruit, please wait to be served. Okay, do not handle the fruit ni maksudnya, okay, untuk kalau kita direct translation, handle ni bermaksud pemegang. Macam handle basikal, handle motor kan, pemegang kan. Okay, tapi sebenarnya handle ni juga, di sini, kamu nampak tak perkataan do not? Do not maksud jangan. Bila perkataan do not, jangan ni, biasa di sini adalah verb. Selepas do not ni mesti verb. Perbuatan. Ya, kawan kamu ada tulis jangan pegang buah. Ya, betul. Jangan pegang buah. Yes, betul. So handle ni, kamu kena faham, dia banyak maksud. There are a lot of meaning for handle. Kadang handle juga can be meaning organize. Ataupun creating something. You buat something. You laksanakan sesuatu. You mengurus, you manage something. Also can be handle. Ataupun kamu menguruskan emosi kamu, mengawal marah. Handle your emotion. Itu boleh bermaksud handle. Mengawal tingkah laku, handle the discipline. Handle your behavior. Perangai. Sebanyak maksud handle kat sini. So kat sini, handle juga bermaksud mengendalikan. So handle the machine. So handle object. Memegang, menguruskan, menyusun. So kat sini, situasi kat sini, untuk buah-buahan, mungkin dia tu jangan susun ke, jangan pegang ke, jangan ambil sendiri ke. Itu boleh maksud. Sebab kadang-kadang the fruit is already arranged based on the design. Kalau kita ambil tu nanti habis rosak design. Mungkin macam tu. So, okay, walaupun you pakai fork, you pakai garpu kan, atau you pakai big spoon kan, cepat ambil. Atau you pakai apa? Apa benda, saya lupa nama benda ni. Apa nama tu? Penyempit tu. Pokok dah tu. Kan, you pulang penyempit dah ambil kan. Mungkin sebenarnya benda tu disediakan, tapi mungkin sebab tak nak merosakkan dia panggil apa, persembahan ataupun presentation of the food. So mungkin someone will handle for you. Okay, ada orang akan serve, hidangkan. Okay, so ini bermaksud okay, customer should not touch the food. Okay. Okay, number 2 is B. Okay, kalau customer. Okay. Kalau A tak sesuai sebab dia kata serve themselves, ambil sendiri. Tapi kat sini kata apa? Tunggu untuk diberikan, akan dihidangkan. To be served, akan disediakan. Akan dilayan macam tu. Okay, so number 2B, okay, number 3. Ada masalah tak number 3? Saya rasa tak senang juga number 3 ni. Is there anyone? Email to get further information. More information. So the answer is A. Okay, number 4. Okay, we know that the air quality. Okay, jadi kena baca betul. Okay, you have to carefully read the sentence there. Okay, air quality. Okay, the answer is C. Why? Why does it C? It was improving. Cikgu,
Yes. Apa maksud downpour? Okay. Thank you. Visibility improve after heavy downpour. Okay. Downpour ni maksudnya hujan turun lah. Hujan turun. Okay, hujan turun. Bila ada heavy, maksudnya hujan lebat. Kalau dia tak guna downpour, dia guna heavy rain. Sama lah. Downpour juga bermaksud rain. Okay. Kenapa korang guna downpour? Kenapa korang guna rain? Okay. Kadang-kadang dalam English, kalau kita tengok kalau kita dari, okay, nampak kat sini. Ada kawan kamu share. Heavy fall of rain, raining cats and dogs. Thank you very much. Okay, ini downpour ni maksudnya hujan yang lebat. Okay, heavy rain. So kat sini, heavy dia letak kat sini. Okay, heavy downpour. Maksud hujan yang sangat lebat lah. Okay. Maksud downpour ni lah hujan yang serentak. Okay. Sebab apa kalau kamu tahu kat sini pour ni kalau ikut perkataan asal, pour ni tuang tau. Saya bukannya nak ajak kamu direct translation. Tapi kalau kita ikut logik kenapa dia menggunakan downpour ni bermaksud hujan lebat. Kamu tengok pour ni bermaksud tuang tau. Tuang. Pour down, tuang. Okay, pour. P-O-U-R ni tuang. Atau dia bekas teh ke bekas air ke pour. Pour out tuang air. So down ni ke bawah. So maksudnya dia dapat tak bila tuang ke bawah tu dah tak ada air lagi. Kan? So dia kena lebat tu. Ni air tuang ke bawah digunakan sebagai untuk melambangkan hujan. Okay? Heavy downpour. Okay, so kat sini tak ada apa tu air quality sebenarnya adalah improving. Kenapa improving? Apa bukti improving? Kat sini improve. Okay, kata improve. Itulah. Okay, after a heavy downpour. Selepas. Dia bagi panjang-panjang kat sini kan. Tapi actually the question refer to only at the last sentence. The air quality. Okay, they refer to the last sentence. Okay, so number 5. Okay, number 5. Okay, quite easy as well. Okay, dolphin and whales. Semua orang tahu whales ni adalah ikan paus. Betul tak? Kan, whales ikan paus kan? Okay, so blue whale, ikan paus biru kan? Okay, so dolphin. Okay, so biasanya ikan paus dengan dolphin ni kat laut lah. So takkan dekat fall ni dekat mana? Fall ni dekat air terjun. Tak mungkin ada air terjun. Okay. Okay, lepas tu ni rainforest. Rainforest kan hutan hujan, khatulistiwa ke hutan hujan tropika ke. Hutan lah kan, rainforest ni hutan hujan. Apa maksud hutan hujan? Maksudnya hutan yang ada hujan dan panas. Itu maksud rainforest. Dia panas lembab hutan dia. Okay, so Amazon Okay. So takkanlah A dengan C, jawapan dia B lah. Tak payah baca pun tak apa sebenarnya. Boleh fikir, tapi itu bukan saya punya that's not my advice. Actually you should see Great Barrier Reef ni kalau you tak faham pun, tapi kat sini ada tu dia ni, in the Pacific Ocean, lautan Pasifik. Okay, lepas tu you nampak kat sini ada apa ni? Okay, 105,000 different kind of fish. Ada berbagai jenis ikan. So surely the answer is B lah. Okay, untuk makluman awal, for your information, Niagara Falls is the largest kita panggil apa? Apa tu air terjun apa? Fall apa? Waterfall, thank you. The largest waterfall in the world. Kamu kena tengok. Kamu buka YouTube. Okay, kalau kamu buka YouTube, kamu akan tengok. Memang best lah tengok Niagara Falls ni. Okay, we have largest waterfall. We have the highest waterfall. Air terjun paling tinggi. So you Google lah. Buatlah YouTube best tengok. Okay. Okay. It's okay. Some of you students, if you quite weak for English, it's okay. Saya memang
my target for this discussion is actually to assist some of you that may be weaker in English. Maybe some of you already advanced. I hope you can continue the class and adjust yourself. Saya sengaja buat perbincangan ni ke tahap yang agak rendah sikit. Supaya siapa yang mampu still boleh faham. Okay. Sebab the discussion for part 1 is actually focus on your vocabulary and understanding. So kalau kamu tak faham perkataan ayat maksud, okay, so memang kamu tak boleh nak buat soalan. Okay, so you don't have to be worried about the discussion. Jangan malu, jangan segan. Okay, so continue. The word they refers to, okay, perkataan they ni merujuk kepada apa? Okay, they ni merujuk kepada apa? So nampak sini mereka. So the answer is A. The answer is A. So the two streets. Okay. Be careful, students. Okay, saya nak terangkan sini. Mungkin some of you still not really understand. Maybe still too intact with the primary school punya understanding. Mungkin ada sebagian daripada kamu yang mungkin masih lagi ada sedikit knowledge yang berkaitan dengan sekolah rendah. Maksudnya, kita dulu kat sekolah rendah teacher aja apa? Your teacher taught you that I, you, we, they, he, she. Kan? Semua manusia. So, apa yang bukan manusia? It. it. We learn pronouns. Kita belajar kata ganti diri. Pronouns. I, you, we, they, he, she. So, ini untuk manusia. Kalau untuk bukan manusia, it. Yeah. Okay. Students. Okay. That is the basic pronoun untuk kata ganti nama diri untuk benda hidup. Itu untuk benda hidup. Tapi sebenarnya pronoun juga boleh digunakan untuk benda bukan hidup. Selain itu, okay, sebenarnya untuk pronoun kita juga boleh guna untuk benda hidup. Okay, especially it. Itu untuk satu, singular. Okay, kucing itu makan. Okay, the cat is eating. The cat eat fish. The cat eats fish. Kucing itu makan ikan. Okay. Okay. Lepas tu, dia nak buat estimate pun dia susah kan. Kucing itu makan ikan. Dia makan perlahan-lahan. So the cat eats fish. It eats slowly. Ataupun carefully. Properly. Dia makan dengan berhati-hati. Properly ya. Okay. Betul lah. So eat. Tapi kalau cat tu ramai, cat tu banyak. The cats. Okay. The family of cats. Keluarga kucing tu. The whole family of cats. Okay. So satu keluarga kucing tu makan ikan. Mereka makan mereka makan berebut-berebut. So bila mereka tu kita boleh guna they. So untuk makluman para pelajar, they boleh guna untuk benda yang bukan yang tak hidup, boleh juga. Kadang-kadang mungkin sebab kamu kadang you lack of reading. Kamu tak jarang baca bahasa Inggeris, kamu tak terdedah. You're not well exposed that actually they ni boleh guna untuk benda bukan hidup. You pun sama boleh guna untuk benda bukan hidup. She pun sama. Kat mana she boleh guna untuk benda tak hidup? Apa yang betul she boleh guna? She ni dia perempuan kan? For your information, she can be used for non-living thing, especially for the one kind in the world. Ataupun actually for female animal. Tapi female animal adalah living things kan? Tapi she juga boleh digunakan untuk bukan manusia. Boleh guna untuk non-human and non-living things. Okay, he dengan she. Biasa orang guna he dengan she ni untuk animal tau. Melambangkan female he, male he, female he. Ini banyak orang guna. Okay, lepas tu kalau non-living thing, benda bukan hidup, kenapa orang guna she? Biasanya untuk menunjukkan benda yang special, istimewa. Benda yang ada satu je kat dunia. Contohnya, matahari. So, mereka gunakan she. Sebenarnya benda dah dia pernah ajar tapi kita tak perasan. Kita jarang tengok dalam sentence. Sebab kita terlupa. Next, continue number 7. So, kat sini, number 6, D
D. D ni merujuk kepada jalan ni. Jalan Hang Jebat dan Jalan Tan Cheng Lock. Tu. Okay. Maksud perkataan strolling ni bersia-sia. Okay. Sebab tu kalau kenderaan yang bawa baby adik kamu ke anak buah kamu panggil stroller. Stroller tu adalah benda yang membawa bersia-sia. Tambah ER je. Stroll tu adalah bersia-sia, berjalan-jalan. Okay. Pusing-pusing lah. Kita guna perkataan pusing-pusing. Dia tak serijak kaki. Naik motor pusing-pusing pun stroll juga. Naik kereta bersia-sia pun stroll juga. Dia banyak keadaan. So strolling along Jalan Hang Jebat dan Jalan Tan Cheng Lock bersia-sia. So saya dan kawan saya boleh bayangkan bagaimana keadaan ini, kedua-dua jalan ini, okay, have appeared in the ancient time. Boleh bayangkan bagaimana ia have appeared. Bagaimana ia boleh terbentuk. Bagaimana rupa dia yang sebenar ketika waktu zaman dahulu. Have appeared, muncul. Bagaimana ada sebenarnya ketika muncul dalam ancient time. Ancient time maksudnya zaman dahulu. Ancient ni purba. Tapi tak spesifik purba. Ancient ni maksud zaman dahulu juga kan. Yang mana dulu mereka dikenal sebagai apa? Jonker and Heron Street. Okay, Jonker and Heron Street. Itu nama-lama Jalan Hang Jebat dengan Jalan Tan Cheng Lock. Melaka menarik story ni, information. Okay, question number 7. Okay, the answer is C. Okay. So, bila soalan nombor tu, soalan yang pasal tanya true. So, tak nak kamu kena check one by one. So, hati-hati. So, jangan terlalu laju sangat check. The company offers after sales service. Okay, siapa yang tak faham is okay. Kadang-kadang some of students dekat sekolah dia jarang pergi kedai ke ataupun jarang baca English, dia tak tahu pasal benda after sales service ni kan. Tak apa. Kita tinggalkan dulu nombor A. Okay, B. Payment can be made by debit card. Pembayaran boleh dibuat melalui debit card. Ada tak rasa? Ni. Saya nampak perkataan card. So yang boleh kredit dan juga trade in. Ada nampak debit tak? Tak ada. So B is totally wrong. So B is not the answer lah. So C is reasonably priced. Reasonably ni bermaksud berpatutan. Logik. Berpatutan, tak mahal, tak murah. Itu dari segi price. Reasonably ni maksudnya rational. Kalau harga berpatutan, kalau maklumat yang rational, kalau alasan yang munasabah, reasonable yang munasabah. So ikut apa benda kat belakang ni. Okay. Okay. Right. So adakah harga dia berpatutan? Tak cakap pasal harga. So awak pun ingat salah. So awak pun pilih A. Mana ada harga? Oh, ada kat sini. Saya nampak price. Okay. So students, today hari ni kita belajar bahawa reasonable dengan affordable perkataannya sama maksud. Lebih kurang sama maksud. So reasonable ni berpatutan untuk price. So affordable mampu dimiliki. So berpatutan ni memang betul harga yang mampu dimiliki. Bukanlah harga yang crazy, yang betul-betul mustahil untuk dimiliki. Contohnya handphone biasa harga RM1,000, RM2,000, tiba-tiba ada orang jual handphone harga RM10,000. Itu maksudnya crazy lah. Okay. Okay. Biasanya kalau untuk handphone yang reasonable and affordable lah under 1K bawah RM1,000 ya consider as the reasonable and affordable. Yeah. Range price of okay, mana? Sorry guys. Sorry Okay, continue. Okay, so company offer after sale service. Kalau siapa tak faham, offer ni menawarkan, tapi kamu jangan ingat dia bagi discount pula. Okay, after sale ni maksudnya selepas jualan. Servis ni perkhidmatan.
Okay, kalau siapa yang tak faham perkhidmatan lepas jualan ni, maksudnya ada pergi rumah, dia cuci. Ataupun dia tukar barang komponen. Biasanya kalau kamu tengok zaman sekarang ni, nowadays, usually people buy product that payment monthly. Monthly pay, bayar bulan-bulan. So, biasanya produk yang bayar bulan-bulan ni ada after sales service. Disebabkan kita bayar bulan-bulan, so mereka datang tukar barang, cuci barang kita, macam tu kan. Kat sini ada ke? Is there anything stated about after sales service? Tak ada. Ada ya. So yang A ni memang bukanlah. Memang langsung tak dapat apa-apa langsung sikit. Okay. So, next question number 8, the last one for part 1. Okay. Our family time capsule. Wow. Okay, guys, okay, I would like to share. Okay, last time when we did the question, okay, when I was reading this question for the first time, it's really intrigued me. Saya betul-betul macam teruja tau, macam wow. Macam best ni buat time capsule ni. Okay. Okay, guys. Okay, never mind. Okay, let's take to the question. Okay, what are the dates written on the time capsule? Okay. Ini sebenarnya dibagi cara-cara macam mana nak buat time capsule. Menarik ya. I should did this one when I was secondary school. Okay. Then I already more than 30 right now. It's really interesting to see that thing that more than 10 years. Semua tahu tengok benda yang dah lepas 10 tahun. Okay. So the answer is A. The answer is A. The answer is A. So the days, the time capsule is buried and will be open. Dates written on that capsule. Dates adalah tarikh. Okay. Dia letak S maksudnya tarikh tu boleh jadi beberapa tarikh lah kan. Sebab ada tarikh buka, ada tarikh yang kita tanam dan tarikh yang kita keluarkan. Okay, itu maksudnya. So ada dua tarikh, dia letak S kat sini kan. So jangan salah faham, ini bukan kurma. Kurma pun dates juga Korang kadang-kadang okay. So dates written on the time capsule. Okay. The dates at number 4. Okay, students, how do you know the answer is A? I don't know. Okay, maybe some of the students, maybe ada setengah manusia ni yang dia tak pernah tahu pun dekat gambar. Kat gambar. Okay. Yes, thank you. I just forgot about this. Date buried. Okay, student, nampaknya kita telah tertipu Some of us already trick with the question. Maybe most of students only focus at this part. Okay, they just look at this part apa dipanggil look thoroughly. Dia tak tengok betul-betul. Dia tengok just a look, just overview saja. Dia tengok sekali pandang saja. At the glance only. So supposed to be, if you see in detail, date buried ni ada tarikh ditanam. Lepas tu do not open jangan buka sehingga. So bila sehingga ni ada space kat sini untuk tulis tarikh. Wow. Menarik menarik. Okay, suddenly several movies clips just go into my mind. Pandai soalan tipu kita, yes. Okay, so the answer for number 8 is A, totally A. Prepared and good. Okay. So, number 2, part 2 ni agak klise sikit. Bukanlah klise, maksudnya apa? I mean, that some of the answer I still got wrong. Okay, honestly masa saya first time buat soalan ni, ada jawapan yang saya juga salah. Jadi siapa yang betul semua, well done. Thank you very much. Okay, I really proud of you. Okay, tak apa.
Kalau you salah satu dua tu, itu I think that's common. It's not really hard. It's not really hard actually, but to get full mark is really something lah. So siapa yang dapat full mark ni memang bonus lah kan. Okay. Let's see the answer scheme. Okay. Number 9 the. Okay. Okay, students. I think during our last discussion for this part, okay, we already done several questions for this grammatical error. Kita pernah beberapa kali kan. So we already review and discuss what are the alternative answer for certain error. Okay, contohnya bila salah, sepatutnya apa yang paling possible? The ataupun and, kan? So dah tahu dah, bila salah, okay, we should choose the or and. So the best one is the lah. The tall structure takkan and tall structure kan? Tapi sebenarnya students, to be more understand, untuk lebih faham, kenapa kita kena letak the, you nampak tak? Tall structure ni actually is not first time stated here. Dia bukan kali pertama ditunjukkan dalam petikan ni. Tapi dia pernah ditunjuk sebelum ni. Dalam ayat sebelum ni dah ada. Okay. Yes. Tunggu ada tu ya. Saya tengah naik. Okay. Okay. So that's the highlight. Okay. So macam itulah fungsi bahasa Inggeris macam mana you nak detect. You nak make sure jawapan you itulah function the. Okay, dia ni banyak function. One of the function is like this. Bila kita menyatakan satu benda, when we stated something, when we refer something that already told previously, already stated before, yang pernah diberitahu sebelumnya. So we want to state it again. Kita nak nyatakan sekali lagi. So we should use the. Okay. So the thought structure is usually fixed object. Okay, the drills comes. Okay. Ini bungee jumping, saya rasa semua orang tahu. Okay, siapa yang tak tahu boleh Google tengok image video dia. Quite interesting. Okay, I never been this one. Saya tak pernah buat benda ni. Because bungee jumping is not really famous in Malaysia. It's kind of an extreme sport. And it's not really easily available at many spots. Bukannya senang jumpa kat mana-mana kan. Yeah, not really. Okay, not many places got this one. Yes. And especially it need high place, and so even bungee jumping dekat luar negara dan banyak accident, so maybe the government not really. Now apa tu tak ada kalau tercapai. Okay. Sir, line sir. That thing. Slow. Elastic. Yang anjat. Lag. Yeah. Line sir. Yeah. Okay. Slow. Okay. Continue. So number the three what free falling. 4 is wrong. Okay. And scheme is from. Okay, look at the answer. Okay, from. Okay. So back question. So the thrill ni maksudnya apa? Dia punya rasa cabaran, rasa kegilaan, thrill, rasa kehebatan. Thrill, the thrill. Okay. So comes from the free falling
and the rebound. Free fall ini jatuh tanpa rasa apa-apa. Maksudnya you tak pakai parachute. Itu maksud free falling. Okay. Jatuh macam tu saja. Biasa orang jatuh tempat tinggi orang dah pakai parachute. Atau kita panggil apa? Payung terjun. So memang takkan jatuh ke bawah lah. Tapi dipanggil free fall ini, dia jatuh macam tu saja kan. Macam orang bunuh diri. Tapi lepas tu dia akan rebound. So rebound ni maksudnya dia pantul balik. So rebound tu dah yang panggil Sawi piramid Sawi Legul. Ada kat Sawi Legul ada okay. I didn't know that. Okay, so the thrill comes from okay, rasa keterujaan tu datang daripada. So tu jawapan dia daripada from. Legoland pun ada. You guys know a lot I'm not really exposed to this one Okay. Okay. So when the person jumps, the cord stretch. Cord ni elastic cord ni, the cord stretch. Tali tersebut akan meregang, stretch, meregang Kenapa guna butt pula? Okay. Kenapa guna butt? Salah kan? Okay. Tali tu meregang dan orang yang lompat tu akan terbang ke atas semula. Bila dia meregang, lepas tu dia akan menganjal balik. Tali tu akan, daripada meregang, dia akan mengecut balik. So, end lah. Kenapa dia akan, dan dia akan naik ke atas semula? Sebab apa? The cord recoils. Recoils maksudnya apa? Mengecut. Mengecut semula and continue. Regang, kecut. Regang, kecut. Okay, stretch and recoil. Stretch and recoil. Okay. Recoil ni meregang, mengendur. Meregang, mengendur. Kurang lah. Okay. So, upwards flash upwards. Okay. So, kat sini memang jawapan dia N. Check the answer. N. Betul? Okay. Ada orang check mampat So, betul lah tu mampat. Kalau you check dalam Google, mampat, itulah jawab. Itulah maksud dia. Ya, mampat ni tadi tu meregang, lepas tu dia padat balik. Betul? Recoil lah. Mampat Okay. Okay, continue. Okay, so but ni jawapan usually but ni kalau salah alternatif dia and so if. Ini kawasan dia. But and so if. Ini antara yang the highest probability. So kenapa saya tahu dah biasa buat soalan kan? Okay, usually dia main kat sini je. Okay, tengok kesesuaian. Okay, so then continue. Okay, so the cord recoils and continue, okay, berterusan, okay, bersambungan to oscillate. Okay, berterusan untuk oscillate up and down, maksudnya turun naik ke bawah. Okay, turun naik. Okay, bergila-gila. Okay, so kat sini memang perkataan dia tu pun, tapi ini salah eja ni. Salah eja ni patutnya TO saja. Okay, this is wrong spelling Okay, spelling error. So the answer is TO only. Yes, TO only Okay. So accident. Okay, yang ni yang saya salah. Saya tersilap. Okay, saya rasa ramai student yang boleh anggap jawapan dia sepatutnya jawapan adalah where. Okay, saya guna which. Saya guna which bila saya check balik where ni adalah lagi tepat. Betul lah. Accident yang di mana? Kat sini dia perkataan dia di mana. Keadaan kemalangan tu berlaku di mana? Okay, saya guna where. Keadaan kemalangan di mana? Saya guna which yang mana. So kita tepat di mana So where? Accident where participants became detached. Terpisah. Attach melekat. Attach terpisah. Okay, lead. Okay, lead ni adalah pasal bagi lead dan lead ni maksudnya membawa kepada. Lead ni mengetuai. Banyak lead maksud Maksudnya lead. So lead sini maksudnya membawa kepada. Many commercial bila berlaku kemalangan di mana
peserta ataupun pelompat tu terpisah daripada tali kan, banyak kembangan mati kan. Okey, apa yang berlaku? Commercial operator. Ini yang mungkin ada tak faham. Commercial operator maksudnya orang yang buat program ni lah, orang yang buat event ni lah. Operator ni maksudnya operator, orang yang menguruskan operasi, operator kan. Commercial ni maksudnya yang membuat keuntungan. Maksud commercial operator ni orang yang buat event ni untuk mendapatkan keuntungan. Maksudnya bila siapa nak ambil kena bayar. Supaya apa? Supaya benda tu memberi keyakinan kepada orang untuk sanggup bayar dan rasa selamat. So dia apa? To use a body harness. Okay, body harness maksudnya pakaian keselamatan lah tu. Dia pakaikan untuk body. Dia pegang sekali body. Okay. Kenapa? Untuk backup bila? Ni attachment ni. Sebab kalau ikut asal bungee jumping ni, diikat dekat kaki saja tau. Dekat ankle saja. Okay. Okay. Jadi jawapannya adalah ankle, no S. Ni. Dah tegang-tegang dekat dalam sentence tu, you nampak N kat sini. Ya, betul. Yes. And ankle. Okay. So, bila dia ikat dekat satu ankle, so bahaya benda tu. Kan? Okay. Jadi, diorang buat sekali dekat untuk badan. Okay. To use a body harness. Okay. Okay. Injury. Okay. Tolong Google dah masuk harness ni. Okay. Tolong sama-sama Google masuk video body harness ni. Biar share kat kawan-kawan sampai tak tahu. Okay. Injury can happen if the cord length is miscalculated. Okay. Kecederaan boleh berlaku sekiranya cord length, panjang tali tu tersalah kira. Wow. Ini banyak kali saya tengok dalam okay, itu harmless tak bahaya. Ini body harness ni. Lain sikit. Body harness ni. The harness tau. Tengok balik. Salah. Harness H-A-R-N-S. H-A-R-N. Harness. Okay. Miscalculated. Sebab apa? Kalau boleh jangan pendek sangat, jangan panjang sangat. Kalau pendek, dia akan menyebabkan kaki boleh patah sebab dia teranjal terlalu sekejap. Tapi biasanya itu jarang berlaku. Biasanya terlalu panjang. Badan you kena kat darat. Turun dan distance terlalu jauh. Dan you kena tak nak mati kan. Okay, tadi kalau kita ada share kan, our friends shared the meaning of body harness. Let us see. Okay, attachment between a stationary and non-stationary object and is usually fabricated from rope, cable or webbing and locking hardware. Panjang maksudnya. Okay, senang cerita, kita boleh katalah senang cerita, tak mudah faham. Body harness tu, okay, satu alat kelengkapan untuk safety yang diikat pada badan. Senang cerita. Macam alat keselamatan, betul. It's like a safety tools. Okay, tali keselamatan. Okay. Sekarang body harness ni bukan saja pada bungee jumping. You naik flying fox pun pakai body harness flying fox turun kan. Okay. Benda tu simple je. Okay. Okay, continue. Okay. So, proper. Okay. So, the cord length ni miscalculated. Panjang dia. Panjang tali tersalah kira. Okay. Ataupun, kemalangan boleh berlaku, can happen, it is not properly connected to the jump platform. Alat tu tak betul-betul bersambungan dengan tempat platform nak melompat. Bila lompat tercabut benda tu. Bayangkan benda tali tu diikat dekat macam alat ke apa kan. Benda patah ke kan, reput ke. So kat sini jawapan dia LY, properly. So bagi saya kat sini okay, bagi saya kat sini kadang-kadang properly ni
Macam mana you nak tahu kena ada ly? Sebenarnya you kena faham. It is not properly connected. You kena faham kat sini function dia. Okay. Ianya tidak betul-betul bersambungan. Connected ni bersambungan, betul-betul bersambungan. Okay, dengan baik, dengan baik, dengan betul-betul. Secara ukur lah, properly connected. So you kena faham benda tu. Okay. So dan yang paling penting masuk proper ni dia banyak masuk. Dia banyak masuk So kat sini kita boleh kata dia bersambungan dengan baik. Boleh dengan baik lah. Okay. Injuries that occur generally. Okay. Kemalangan yang berlaku. Siapa yang tak reti guna occur ni masuk occur. Saya tahu level PT3 ni tak ramai yang pandai guna occur. Occur ni macam happen juga. Terjadi, muncul. Okay, berlaku ni masuk occur. Biasa kan guna. Kadang-kadang occur ni dia dalam keadaan past tense. Occurred, dia ada ed belakang. Jadi sudah occurred Okay. So generally, okay. Yang ini saya confuse mula-mula. Jadi saya tengok tu kena apa salah ni. Okay. Jadi bila saya tengok betul-betul kat sini ada injuries. Injuries maksudnya apa? Banyak kemalangan. Ya, plural. So bila banyak kemalangan, so ini berkaitan, melibatkan. Bila melibatkan, impuhan tu menunjukkan apa? Dia adalah kata kerja, verb. So bila benda ni sesuatu yang melibatkan verb, benda tu adalah plural. So verb dia akan plural. Verb yang plural tak ada apa-apa tambahan. Kata dasar, root word. So the answer is relate. Verb ni bersifat dia plural. Macam mana plural? Relate ni melibatkan, mengaitkan, berkaitan. Apa yang berkaitan? Tengok soalan. Kemalangan. Banyak kemalangan yang berlaku biasanya melibatkan. Apa yang melibatkan ni? Kemalangan yang berlaku ni. So injuries banyak kemalangan. Abrupt. Rise in the upper. Yelah. Bila you dah jatuh ke bawah macam tu, abrupt ni secara mendadak. Rise in, rise naik, meningkat. Apa ni? Upper body intravascular pressure. Saya tak faham sangat maksud direct dia. Saya senang cerita, dalam badan sistem organ you ni, you turun secara ke bawah, so tekanan badan ni berubah, tiba-tiba you melantun naik ke atas, the whole body of the system tiba berubah mendadak. So kat sini ada perkataan pressure, tekanan dalam badan. So maybe it could be related to your air, tekanan dalam badan, ataupun tekanan darah dalam badan, tak pasti saya tak pasti. Lagi satu ada kerosakan mata. Kerosakan mata. Okay, tak apa. So dah cepat je, pukul 10 baru discuss soalan. Okay. Okay guys, okay, Yuna. Okay, Yuna ni sonok juga soalan ni. Okay, last week ada yang tanya saya kenapa jawapan tu macam ni semua